Telah 53 tahun kita merdeka. Telah cukup kita memberi ruang yang cukup lama kepada UMNO Barisan Nasional untuk membuat perubahan ataupun membela hidup kita sebagai rakyat Malaysia. Kita undi dan pagah angkat mereka sebagai wakil rakyat, ahli parlimen. Tetapi ini yang kita dapat. Bagaimana pembaziran yang berlaku, bagaimana pembangunan generasi kedua yang tidak mendapat pembelaan dan sebagainya, bagaimana nasib penokor Felda dan sebagainya. Ini semua harus kita hayati sungguh-sungguh dan memiliki suatu keberanian untuk membuat perubahan. Ubah sekarang, selamatkan Malaysia. Selamatkan ahli parlimen yang memang telah bersama-sama dengan kita untuk terus, ya, ahli parlimen di 5 Pakatan Rakyat, di 5 buah negeri Pakatan Rakyat, misalnya Selangor, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Perak yang telah dirampas dan sebagainya. Mereka ahli parlimen kita, ahli Dewan Undangan Negeri kita di Malaysia ini yang sentiasa berusaha untuk membela rakyat Malaysia. Mari kita gantikan mereka. Mudah-mudahan UMNO Barisan Nasional ini semakin ramai kita. Negeri-negeri lain pun sama, bersama-sama menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Sebab itu kita harus memiliki keyakinan yang tinggi dan padu untuk membuat perubahan. Yakinlah bahawa rezeki kita bukan di tangan UMNO Barisan Nasional. Ini saya pesan kepada kakak-kakak, makcik-makcik, pakcik-pakcik di Felda. Tidak kira lah Felda Tenang tu pun sama. Di Don Tenang ada 3 Felda. Saya cukup sedar bagaimana penerimaan pengundi Felda yang mereka rasa berkebergantungan kepada UMNO Barisan Nasional cukup tinggi. Seolah-olah hanya UMNO Barisan Nasional sahajalah yang layak mentadbir Felda ataupun Malaysia. Perkara ini sebenarnya silap. Kerana kadang-kadang persepsi pengundi Felda, mereka katakan apa yang PAS boleh buat, apa yang Pakatan Rakyat boleh buat. Mana ada duit, dia cakap. Macam mana nak buat pembangunan? Silap, tuan-tuan. Sebenarnya UMNO Barisan Nasional adalah parti yang telah diberi mandat dalam suara majoriti pilihan raya umum. Jadi mereka lah yang urus tadbir wang rakyat. Kalau nanti dalam PRU ke-13 PAS dan Pakatan Rakyat mentadbir Malaysia, menang dalam PRU ke-13, kita akan mengurus tadbir wang rakyat. Jadi tidak timbul soal mana PAS atau Pakatan Rakyat ada duit nak buat pembangunan Felda dan sebagainya. Dan pembangunan rakyat-rakyat pengundi yang susah dan sebagainya. Macam mana nak buat jalan? Mereka kata tak ada duit. Silap. Parti UMNO ni macam parti yang lain juga. Ada yuran keahlian dan sebagainya. Kalau mengharap duit parti, maksud saya yuran keahlian UMNO lah. Macam mana nak urus Malaysia? Sebab itulah ada suatu lagi stigma atau persepsi yang biasanya di kampung-kampung atau Felda mengatakan. Mereka katakan kita ni kaki tangan kerajaan, cikgu, penjawat awam lain, pengurus dan sebagainya, ataupun polis. Mereka ni kenapa makan gaji dengan kerajaan tapi kaki bangkang kerajaan, dia cakap. Silap. Sebenarnya penjawat awam ni gaji guru dibayar oleh rakyat atau kerajaan. Istilah rakyat atau kerajaan itu adalah gaji kita bukan dibayar oleh parti UMNO, cuma UMNO mengurus takbir wang. Itu kena betul-betul faham. Dekat kampung-kampung, dekat Felda-Felda kena faham kan. Sebenarnya penjawat awam macam guru, macam saya lah, ya? Kita mengajar mendidik anak bangsa. Luar waktu rasmi itu hak kita macam hak orang lain. Tapi pukul 7.30 sampai pukul 2 misalnya kita adalah guru, tidak kira anak orang UMNO, anak orang PAS. Semuanya kita jaga dan kita ajar sampai pandai nak jadi pewaris pemimpin negara. Tak ada istilah biasanya guru-guru yang mengatakan, ini tak boleh ajar betul-betul, ini anak orang UMNO, biar dia bodoh, tak apa. Macam tu tak ada. Memang tak ada lah. Tak pernah kita diajar begitu. Etika profesionalisme keguruan kita mengajar kita untuk mengajar dengan penuh komitmen, ya, committed, dengan harapan mereka lah ini akan menjadi pewaris masa depan kepimpinan menggantikan pemimpin yang ada, supaya dengan kita jana modal insan ini mereka cemerlang. Tidak ada istilah begitu. Sebab itu tidak timbul. Kadang-kadang orang kata, kenapa terima bonus kerajaan macam di Don Tenang masa tu, risalah tu diedar di masjid masa lepas Jumaat.
makan gaji dengan kerajaan, terima bonus kerajaan, tapi kufur nikmat Allah, ataupun tidak sokong Barisan Nasional. Barisan Nasional tu siapa? Itu parti saja. Sebab bagi saya, ya, bagi semua guru-guru yang benar-benar memahami bab-bab kenegaraan Malaysia, waktu rasmi kita memang kita adalah pejabat awam yang berdedikasi, insya-Allah. Tetapi selepas itu, di luar waktu rasmi, kita berhak menyokong mana-mana pertubuhan politik yang berdaftar secara sah di dalam perlembagaan Malaysia. PAS, parti politik berdaftar, PKR begitu, DAP begitu. Inilah kan kongsi kita untuk menjatuhkan UMNO Barisan Nasional. Sebab itu tidak ada istilah kena wajib ataupun mesti sokong UMNO Barisan Nasional. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperkara lagi yang selalu menjadi suatu persepsi di Felda. Mereka rasakan bahawa kalau sokong PAS, nanti anak tak dapat beasiswa. Macam mana nak dapat RMT? Tak dapat masuk universiti. Saya nak pesan, saya berdasarkan pengalaman sebagai pendidik, saya nak katakan kepada makcik-makcik, kakak-kakak, pakcik-pakcik, tolong maklumkan kepada jiran-jiran, kawan-kawan, jangan takut dengan sebarang ugutan tekanan seperti itu. Kerana apa saya katakan? Cuba kita tengok, cuba kita hayati betul-betul. Kalau anak orang UMNO lah, misalnya dia tak lulus SPM, tak dapat masuk universiti juga. Ada ke anak yang lain tak dapat buku teks? Sekarang buku teks bagaimana? Kalau ikut per kapita pendapatan Felda atau ni, memang layak pun dapat buku teks percuma. Itu memang suatu kewajipan untuk diberikan. Yang inilah yang saya rasa takut sangat. Sebenarnya yang paling penting adalah kuasa kita sebagai rakyat itu adalah kuasa keramat yang boleh mengangkat dan menurunkan pemerintah dengan izin Allah. Kita bayar gaji wakil rakyat, tuan-tuan. Kita bayar gaji ahli parlimen. Daripada cukai, tepung dan sebagainya, kumpulan wang disatukan ini, inilah yang diurus. Kita lantik mereka di DUN ini, misalnya di Parlimen Bera misalnya, kita lantik mereka sebagai wakil rakyat ataupun ahli parlimen. Tangan tuan-tuan lah yang sebenarnya memangkah, ya, bertanggungjawablah depan Allah. Jawab depan Allah di hari akhirat siapa pemimpin yang kamu pilih. Dan jangan ingat kita terlepas hanya setakat di kertas undi saja. Habis undi dah selesai. Tak boleh. Kita kena ingat 5 tahun sekali rakyat Malaysia diberi peluang untuk mengubah. Kalau servis mereka tidak bagus, yang kita takut sangat tu kenapa? Ada yang kata kertas undi kita boleh dicek. Sebenarnya bukan senang nak cek kita ni siapa. Macam kita besar sangat tu nak tengok Pakcik Osman. Ada ke Pakcik Osman sini? Contoh, nak cek lah kertas undi dia blok 3 ke apa, nombor 237. Tak ada. Tak larat mereka nak cek seorang-seorang tu. Hanya ada isu-isu tertentu mereka setelah tu disil, biasanya peti undi ni disil. Kemudian dalam 3-4 bulan baru selepas ada satu arahan daripada mana baru boleh dibuka, itu pun nak mungkin melihat balik keputusan dan sebagainya. Tak ada. Sangat takut sangatlah kita ni, nak siapa nak tengok. Jangan takut. Itu semua mentaliti lama yang tidak perlu lagi, ya, kita tanamkan dalam diri kita. Jangan takut membuat perubahan. Saya pesan dengan pengundi DUN Tenang pada waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya katakan jangan takut kepada sebarang tekanan agensi kerajaan. Yakinlah rezeki kita bukan di tangan UMNO Barisan Nasional, di tangan Allah. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, maaf saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kita marah apa yang berlaku di atas, rasuah berlaku dan sebagainya, pembaziran berlaku dan sebagainya. Tapi kenapa kita pangkah? Tangan kita ni yang lain pun memangkah sama. Memang kita ada tanggungjawab di hadapan Allah. Jangan ingat habis saja setakat di kertas undi.